Hai. Assalamualaikum Kak Hilali, apa khabar? Daripada Bank Islam. Salam Ramadan, Ramadan Karim. Allahumma sallim ala Ramadan. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, Kau sejahterakan dan berikan kekuatan kepada kami pada Ramadan pada kali ini. Wasallim Ramadan lana. Mudah-mudahan kekuatan itu pula ya Allah akan berkekalan sehingga Ramadan yang akan datang. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, Kau sejahterakan Ramadan kami, yang mudah-mudahan apa yang kami lakukan bermula daripada hari ini ya Allah, bermula daripada semalam, malam kemarin ya Allah, sehingga penghujungnya Ramadan, mutaqabbala ya Allah. Jangan Kau sia-siakan, bahkan Kau terima semuanya daripada kami. Amin Allahumma amin. Waalaikumsalam Haikal Sufian. Jadi pertamanya alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang masih lagi beri nafas oleh Dia kepada kita sehingga pada pagi ini. Dan dengan nafas yang keluar masuk itu tuan-tuan, Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk bangun tahajud. Lepas tu Allah Ta'ala beri kita keupayaan untuk makan sahur. Itu sunnah daripada Nabi SAW, walaupun seteguk air. Walaupun seteguk air. Kemudian lepas kita solat subuh tuan-tuan, kita baca Quran, diikuti dengan kita berzikir, kita solat sunat duha. Dan alhamdulillah pada jam 9 pagi pula seperti biasa, dan Allah Ta'ala pilih kita tuan-tuan untuk bersama-sama dalam hashtag santapan rohani. Bukan nak sentap, nak beri makan rohani. Pukul 7 malam saat lagi pembukaan rohani. Itu hashtag baru, pembukaan rohani. Kita akan buat awal sikit tuan-tuan. Semalam pukul 7 nak sampai 7.20 tu ngam-ngam baca rotib dan sebagainya. InsyaAllah pada malam ni, pada petang ni kita akan mulakan 6.50 ke, agar kita baca rotibul atas, tidak terburu-buru dalam program pembukaan rohani. Itu petang nanti. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita pada pagi ini dalam hashtag santapan rohani. Supaya apa? Supaya tulis dekat ruangan komen. Supaya apa? Supaya sebelum kita nak upgrade ibadat, tulis, sebelum kita nak upgrade ibadat, kita kena tahu di mana dulu kita berada. Saya ulang balik. Apa faedah pada hari ini kita menyambung kitab Nasihatul Ibad karangan Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani. Nasihat bagi siapa? Calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Kalianlah calon-calon dia. Kamilah, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi apa faedah hari ini kita belajar? Waalaikumsalam Hajjah Maskana Abu Bakar. Ada? Supaya apa? Supaya sebelum kita nak upgrade kepada satu level yang lebih baik, kita kena tahu dulu di mana level yang kita berada. Dan bila mana kita dah tahu level tu, adakah sama ada kita nak sustain pada level itu? Adakah kita still nak duduk pada level yang sama? Tak salah kalau level tu still okay. Dah? Jelas ke jelas ni? Kalau level tu still okay, tuan-tuan boleh still lagi duduk pada level yang sama. Boleh jadi tahun depan ke tuan-tuan baru nak upgrade, tak ada masalah. Yang penting kita tahu level. Persoalan yang berlaku sekarang tuan-tuan, bila mana kita beribadah tak tahu level kita dekat mana. Bila mana kita tak tahu di mana level kita duduk dekat mana, bila mana kita tak tahu keadaan kita berada di mana, bila mana kita tak tahu kelas kita kelas yang berapa, mana mungkin, tak masuk pada akal lah. Mana mungkin tuan-tuan nak upgrade? Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Dah?
Kalau saya salah, tuan-tuan perbaiki, betulkan saya. Dah, gambaran kita nak bagi faham. Kalaulah kalian tak tahu di manakah level yang kalian berada, mana mungkin kita nak upgrade. Orang nak upgrade ni dia kena tahu kelas. Sekarang ni aku kelas 3, tahun depan nak naik kelas 4. Betul ke betul? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dah nampak ke mana tujuan, apakah faedah, supaya apa? Supaya mudah-mudahan kita ada perancangan. Kalau tuan-tuan tak nak ubah sekarang, tuan-tuan ubah akan datang. Yang penting tuan-tuan dah ada ilmu. Macam mana tuan-tuan nak ubah tahun depan kalau ilmu tu pun tak ada? Tak apalah Ustaz, tahun ni saya nak duduk dulu pada level yang sama, tahun depan saya upgrade, bagus. Sebab apa? Sebab dia dah tahu di mana level yang dia berada. Waalaikumsalam Monberg. Jelas ke jelas? Jadi kesimpulannya tuan-tuan, seperti biasa, update dahulu apa khabar anda pada pagi ini. Tolong jawab di ruangan komen. Sebab benda yang powerful saya takkan tinggalkan. Benda yang very powerful, nasihat Nabi, zikrul maut, ingat mati, ingat mati, ingat mati, is very powerful. Saya takkan tinggalkan benda ni. Sebab tu wajar kita istiqamah. Jadi seperti biasa, apa khabar anda pada pagi ini? Saya Alhamdulillah, ismi yang bernama Al-Faqir Irwan Zahuri, masih lagi sihat selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Ta'ala, selagi mana malaikat belum bagi salam, selagi mana malaikat maut belum datang menghampiri tuan-tuan, saya masih lagi sihat. Dan tuan-tuan juga saya nak kalian mengupdate dengan jawapan yang sama. Sebab tak ada nasihat yang paling hebat melainkan kata Nabi SAW, zikrul maut. Ingat mati. Jadi seperti biasa, tolong update, tolong update, tolong update. Masuk je update. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, jangan lupa jalankan dakwah. Apa dia dakwah? Like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Benda ni kena ingat hari-hari. Macam kita dengan Allah lah tuan-tuan. Kan senang Tuhan kata, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sekali je Tuhan suruh. Dalam Quran tu contoh, sekali je Tuhan kata, buat baik, tinggal kemungkaran. Tak. Sekali je ke Tuhan sebut tuan-tuan? Cuba jawab dekat ruangan komen. Sekali ke ayat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar yang kita jumpa fil Quranil Karim? Sekali ke? Dah, berkali-kali. Berkali-kali Allah Ta'ala ingatkan kita, Allah Ta'ala peringat kita, Allah Ta'ala tegur kita, Allah Ta'ala maklumkan kepada kita, buat baik, tinggal yang jahat. Buat baik. Allah Ta'ala yang bijak sana, bijak sini, tuan-tuan, bijak meratai segala kebijakan, pun ingatkan kita banyak kali. Maka ala kulli hal, tak pelik kalau saya ingatkan kepada tuan-tuan setiap pagi. Sebab benda yang powerful, kita kena istiqamah. Walaupun benda tu simple. Sebab apa? Kalau benda yang simple tak boleh istiqamah, tak usah pelik lah kalau kita nak istiqamah benda yang luar biasa. Jelas ke jelas? Jadi yang kedua, jangan lupa jalankan dakwah. Pertama sekali kena like. Yang kedua sekali kena share. Matlamat apa dia? Share ni niat. Tuan-tuan, saya kena bimbing tuan-tuan. Kalau tak betul niat, dia tak jadi faedah. Kenapa aku kena share? Bukan semata-mata untuk orang lain. Yang tu terpulang lah. Fan-fan dalam grup tuan-tuan, dalam Facebook tuan-tuan. Kalau mereka nak tengok, syukur, Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan kena rasalah hati. Tulis dekat ruangan komen. Niat aku share ni supaya apa? Aku nak mutalaah ulang kaji. Itu je poin yang paling besar. Kalau tuan-tuan tak betulkan niat, tuan-tuan tak faham faedah. Jadi kenapa? Setiap kali ada program, kenapa aku share? Supaya live ni berada pada live aku. Mudah-mudahan bila mana nak ulang kaji, nak mutalaah, nak tengok, nak dengar balik, dah tahu dah dekat mana. Tak payahlah tuan-tuan scroll Facebook hamba yang banyak sangat konten dia. Jelas ke jelas? Jadi betulkan niat. Yang ketiga, kenapa kalian perlu tag nama orang yang anda sayang? Itu dakwah yang paling hebat. Itu dakwah yang paling hebat supaya kita mendahulukan keluarga untuk mengkhabarkan kebaikan. Jelas ke jelas? Baik. Jadi, adakah anda telah bersedia pada pagi ini untuk kita menyambung bicara kitab Nasihatul Ibad karangan Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani. Nanti kita baca sikit. Bila-bila ada masa kita baca sejarah dia tuan-tuan. Saya dah beli buku ni. Sejarah beliau. Sebab ni beliau ni merupakan salah seorang imam besar di Masjidil Haram, Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani. Ulama Indonesia yang pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Ni kitab yang kita baca ni, ni sejarah dia. Ni manaqib dia, Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani. Bukan calang-calang manusia tuan-tuan. Alim, tawaduk, hebat. Semua ulama hebat. Tapi dah kita fokus nama baca kitab beliau, kita kenal lah Tuan Pengarang. Jadi wahai calon-calon penghuni syurga Allah Ta'ala,
Adakah anda telah bersedia pada pagi ini untuk kita mendengar sambungan muka surat 372 dan 73 berkenaan 9 tanda orang yang beribadah. 9 tanda orang yang beribadah. Supaya apa? Supaya kita tahu di mana level kita berada. Yang kedua, mudah tuan-tuan kalau kita nak upgrade untuk kepada level yang lebih baik. Jelas ke jelas? Baik. Terima kasih Hajah Maziah. Terima kasih Hajah Maskana. Update tu jangan lupa juga. Saya seorang yang salik. Update tu jangan lupa. Kadang-kadang walaupun saya terlupa nak tanya, tuan-tuan tulis sendiri. Supaya di situ juga level ilmu. Level ilmu. Baik, terima kasih kepada para salikin. Para salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Pakai sugi pada bulan Ramadan ada dua pendapat. Pendapat yang masyhur, sebelum zuhur masih lagi sunat, lepas zuhur makruh. Satu pendapat. Lepas zuhur tak boleh guna. Sama ada kita nak beruh gigi, lepas zuhur tak boleh dah. Pendapat yang kedua, tak ada masalah. Kalau sugi tak ada masalah. Kalau berus gigi, kata ulama lepas zuhur wajar ditinggalkan. Sebab berus gigi tu kita dengan buku-bukunya, dengan ada ubat giginya. Kalau setakat bersugi untuk kita nak solat, terdapat beberapa pendapat. Cuma kalau tuan-tuan was-was, takut saat lagi talakat ke, saat lagi masuk dalam mulut ke, baik tinggalkan. Jelas ke jelas, tak ada masalah. Tapi masih lagi kata ulama, sunat bersugi. Baik. Qala al-muallif wa qala khalifatu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Al-ibadatu salah satu asnaf. Bermula ibadah itu terbahagi kepada 3 golongan. Kita still lagi buat ibadat ni. Terbahagi kepada 3 golongan. Apa dia? Bahasa Arab hamba tak baca dah. Kita fokus kepada terjemahan. Masing-masing mempunyai tanda untuk dapat diketahui. Daripada 3 golongan ahli ibadat ni, semua ni ada 3 tanda. Ada tanda-tanda dia. Golongan pertama, apa dia? Beribadah kepada Allah dengan tujuan takut kepadanya. Kita semayang, kita solat, kita puasa pada hari ini. Kita buat segala kebaikan, kita buat segala ketaatan. Kerana apa? Takut kepada Allah. Min khauf, takut kepada Allah. Satu. Golongan yang kedua, beribadah kepada Allah kerana semata-mata mengharap anugerahnya. Kita solat sebab apa? Aku nak redha Allah, aku nak anugerah Allah. Engkau sedekah, kau buat kebaikan, kau tolong orang, bantu orang susah ni sebab apa? Aku nak anugerah Allah sahaja. Aku tak nak yang lain. Itu level yang kedua. Sabar dulu. Kita nak tahu kita berada pada level yang mana, tengok tanda-tanda nanti. Dan yang ketiga, beribadah kepada Allah kerana semata-mata cinta kepadanya ya Allah. Golongan yang ketiga, dia beribadat sama je. Ibadat dia sama. Dia solat macam biasa, macam orang lain. Dia puasa macam biasa, macam orang lain. Dia buat kebaikan, buat ketaatan, baca Quran, pergi haji, pergi Mekah, bersedekah, senyum, buat segala ibadah, makan, minum. Tapi dia buat tu kerana apa? Kerana Allah semata-mata cinta. Cinta kepada Allah, kerana aku sayang kepada Allah, cinta kepada Allah. Tu golongan yang ketiga. Jelas ke jelas? Baik, kita syarah. Nak kenal tanda-tanda dia bagaimana? Golongan yang pertama kita dah bahas. Golongan yang pertama ditandai dengan 3 hal. Golongan yang pertama apa dia tadi tuan-tuan? Beribadat kerana takutkan Allah. Takut. Sama ada takutkan azab dan sebagainya. Jadi bermakna apa dia? Melihat dirinya hina. Kita dah syarah, baca saja. Satu, dia nampak diri dia hina, nampak diri dia kurang, nampak diri dia jahil. Yang kedua, merasa kebaikannya sedikit. Dia tak nampak apa yang dia buat. Dia tak nampak. Saya dah ajar teknik dia kan. Saya tak bagi tahu hari ni rahsia dia. Siapa nak tengok live yang hari tu. Sebab tu saya ulang kenapa kena share. Supaya tuan-tuan mudah nak murajaah, mudah nak mutalaah, mudah nak ulang kaji. Siapa nak tahu teknik ataupun skill tuan-tuan buat ibadat tapi tak nampak ibadat tu. Nampak kebaikan sikit, tak ada sangat ya Allah. Riak sangat amalan aku ni. 2. Dan tanda yang ketiga, merasa keburukannya banyak. Dia masih lagi rasa buruk dia banyak, masih lagi rasa khina dia banyak, buruk lagi ya Allah. Walaupun dah buat ibadat. Itu golongan yang pertama, dah selesai kita bicarakan. Baik. Golongan yang kedua, apa dia?
Dia beribadah semata-mata mengharapkan anugerah dan redha daripada Allah. Yang saya duk bimbing tuan-tuan, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Saya duk bimbing tuan-tuan ya Allah, biarlah aku solat ni semata-mata kerana Engkau dan mengharap redha anugerah daripada Engkau, rahmat daripada Engkau. Okey. Kalau tuan-tuan betul dah berada pada level ni, apa tanda-tanda dia? Terbit. Dah tanam buah mangga, terbitlah pokok mangga. Betul? Dah tanam benih apple, apple, betul lah. Dah tanam benih apple, keluarlah pokok apple. Tu tanda-tanda dia. Okey. Golongan yang kedua, ditandai dengan 3 hal, yakni 3 keadaan ataupun 3 tanda. Yang pertama, dia mengikuti semua hal ehwal manusia. Dia ambil tahu. Ni makam Ustaz Abid Liu lah ni. Dia makam dia hebat. Tak boleh tengok orang duduk bawah jambatan. Tak boleh tengok orang duduk bawah kemah. Tu makam dia, tuan-tuan. Tuan-tuan pun ada. Cuma level kita ni banyak dengan sedikit. Sekurangnya kita ambil tahu masalah jiran tetangga sikit-sikit pun tak apa dah. Ambil tahu masalah daripada kita dah mula ambil tahu hal ehwal manusia. Tu perangai tabiat orang yang bila dia ibadat semata-mata mengharap anugerah daripada Allah. Yang kedua, afwan saya tak syarah tuan-tuan sebab kita dah syarah sebelum daripada ni. Sebelum daripada ni kita dah syarah. Saya nak ulang kaji membaca sahaja. Yang kedua, dia dermawan kepada orang lain dan zuhud terhadap dunia. Dia mula bersedekah, dermawan, banyak memberi. Dan kepada diri dia zuhud, bukan miskin, bukan kedekut. Makna zuhud bukan papa kedana. Dengar tuan-tuan walaupun dunia berada di tangan dia, walaupun harta berada di tangan dia, walaupun jutawan tuan-tuan, tapi kalau hati tak bergantung dengan benda tu namanya zuhud. Simple. Tetapi walaupun kita duit tak ada apa sangat pun, dalam bank adalah cukup-cukup makan, pakailah sebiji, adalah kenderaan sebiji tuan-tuan, tapi dia punya bergantung hati kepada kenderaan tu, Allah Ustaz, kalau hilanglah kenderaan Ustaz, saya tak tahulah nak pergi kerja macam mana. Tu contoh dah. Maknanya dia punya bergantung kepada benda tu, kepada dunia tu kuat sangat sehingga lupa Allah Ta'ala, sehingga lupa sifat tawakal. Walaupun syariat perlu ada tuan-tuan, maknanya tetap tak ada zuhud. Jadi makna zuhud bukan apa-apa kedana. Jadi level yang kedua, apa tanda dia? Dia dah mula jadi dermawan, memberi. Dan untuk diri dia zuhud. Ustaz Abid Liu ada tak? Ada tuan-tuan, ada. 1 juta habis. Allah hebat, ajib. Kita tak mampu buat. Yang ketiga, dan ia berbaik sangka kepada Allah dalam menghadapi semua makhluk. La ilaha illallah. Apa yang berlaku pada makhluk, dia baik sangka kepada Allah. Dia bukan baik sangka kepada makhluk tu, dia baik sangka kepada Allah yang menerbitkan sifat makhluk. Saya ulang balik. Dia berbaik sangka kepada Allah yang menerbitkan sifat makhluk. Allah ada hikmahnya ni, ada hikmahnya ni. Sebab tu ingat, jangan sesekali kita menyatakan maksiat tu daripada Allah. La, silap. Jangan kita mengatakan maksiat, ya Allah, apa yang kau takdirkan untuk diri dia ni? Memang dia buat maksiat. Tapi kita baik sangka, ya Allah, apa yang sedang kau takdirkan untuk diri dia ni? Cuba belajar begitu. Cuba tulis dekat ruangan komen. Sebab kan bila kita belajar la haula wala quwata, tiada daya upaya untuk lari daripada maksiat. Bukan seolah-olah tuan-tuan, maksiat tu juga hakikat daripada Allah. Mana adabnya kita? Jadi kalau tuan-tuan tengok orang buat maksiat dan tuan-tuan dah tegur, syariat dah jalan, tak berubah juga, kata begini cukup. Kata begini, tulis di ruangan komen. Ya Allah, apa hikmah ya Allah yang kau nak takdirkan untuk dia ni? Barulah kita baik sangka kepada Allah. Barulah kita tak nampak maksiat untuk diri dia Allah Ta'ala yang buat. La, jangan. Mana adab kita dengan Tuhan? Ya Allah, apa rahsia, apakah hikmah yang kau nak ajar dia ni ya Allah? Tengok buat maksiat tak sedar diri ni, mencuri, merompak tak sedar diri, menipu 24 jam ya Allah. Aku tak redha ya Allah di atas perlakuan yang dia buat. Apa hikmah ya Allah? Aku tegur dah. Aku dah bantu, aku cuba usaha, ajak dia semayang dan sebagainya, tapi tak nak. Jangan kita nak pandang tu. Cara kita tuan-tuan, ya Allah, apa hikmah yang kau nak beri dekat laki-laki ni? Supaya kalau tuan-tuan jawab begitu, tuan-tuan boleh baik sangka kepada Allah. Dan kalau saya nak guna bahasa yang kurang baik, pedulilah makhluk tu. Dia sampai level begitu. Tapi syarat, tuan-tuan nak kata peduli pun lepas kita buat tindakan, lepas kita dakwah. Jangan dakwah pun tidak, tiba-tiba pandang Allah. Jangan. Mana syariat kita? Ikut dia lah, dah Tuhan takdir macam tu. Jangan tuan-tuan.
Usaha tidak, ikhtiar tidak, tolong tidak, bantu tidak, tegur tidak, sepak tidak. Dah. Kita tiba-tiba ikut dia lah. Dah Tuhan takdir macam tu. La ilaha illallah. Jangan. 3 kali saya ulang ni. Dah. Buat syariat, tegur dulu. Kemudian, kalau tak berubah, ya Allah, apa ya Allah yang kau nak ajar dia ni? Dan kau nak ajar aku. Begitu juga. Apa benda ya Allah yang kau nak ajar dia ni dan nak ajar diri aku? Apa benda ya Allah yang kau nak tegur dia dan nak tegur aku ni? Barulah kita nampak baik sangka dengan Allah. Jelas ke jelas? Kalian jelas ke? Maaf kalau laju sikit sebab benda ni kita dah bicara. Kita nak sambung poin yang ketiga terus. Yang tu sekadar ulangan. Jelas ke jelas? Terima kasih kepada Ramlah Umar, kepada Saridah. Begitu. Dah? Begitu cara pandangan kita kepada Allah. Dah? Jangan kita nampakkan maksiat daripada Allah. Tak betul adabnya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala yang kita masih lagi berada pada panggilan hashtag santapan rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Golongan yang ketiga. Okey, hari ni kita masuk. Bahasa Arab dia apa? Okey, walithalithi thalathu alamatin. Dan sabit bagi yang ketiga itu 3 tanda. Apa dia tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Yang kita nak sambung hari ni, macam mana pula level orang yang beribadah semata-mata kerana cinta? Macam mana tanda-tanda dia? Dia beribadah, dia buat apa juga ibadah kerana cintakan Allah. Apa tanda-tanda dia? Walithalithi, dan bagi yang ketiga itu, thalathatu alamatin, ada 3 tanda. Dapat 1 pun cukup dah. Yu'ti ma yuhibbuhu wa la yubali ba'da ayyardiya rabbuhu. Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Yang pertama apa dia? Ia memberikan sesuatu yang disukai dan tidak peduli setelah Tuhannya redha. Tulis dekat ruangan komen. Ni level orang yang bila dia ibadat semata-mata kerana cinta, benda tu beranak dalam life, dalam kehidupan dia, dalam perilaku dia, dalam apa yang dia buat. Apa dia tulis? Ia memberikan sesuatu yang disukai dan dia tidak peduli setelah Tuhan dia redha. Dia tak kisah. Dia beri benda yang dia suka, dia beri benda yang dia sayang, dia bagi. Tak kira lah benda sayang ni banyak, ilmu ke apa ke, Tuhan bagi pinjam ilmu, bagi. Dah? Tak penting tuan-tuan datang program orang bayar ke orang tak bayar ke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, saya buat program banyak kali dah tuan-tuan. Dah? Ada yang jenis masuk program tak bayar, ahlan wa sahlan, big, saya bagi. Tak ada masalah. Kerana apa tuan-tuan? Kita nak redha Tuhan kan, kita nak kasih dan sayang dia kan. Dok ukur rezeki yang begitu sedikit, walhal rahsia Allah Ta'ala begitu banyak. Masalan, contoh, ada yang tak apa ustaz, saya bayar kemudian, masuk program dulu, datang tak ada masalah, lepas tu senyap. La ilaha illallah. Apa nak fikir tuan-tuan? Kita memberi, beri. Apa yang kita sayang, apa yang kita suka, dan tak peduli langsung dengan pemberian itu setelah yang kita fikir kita nak redha daripada Allah. Dah. Maknanya kalau kita relate kepada diri baginda Nabi SAW, Nabi ni tuan-tuan, dia suka beri benda yang dia paling sayang. Dia suka beri. Suka beri benda yang paling sayang. Sebab tu kita dengan Nabi jangan sebut apa-apa. Kalau sebut nama bagi. Itulah Rasulullah SAW. Ada satu kisah tu tuan-tuan berkenaan seorang munsyid. Munsyid ni apa? Penyair Nabi SAW. Yang dikhabarkan beberapa sahabat-sahabat besar cemburu. Kerana apa? Hari tu Nabi menghadiahkan kepada munsyid. Munsyid ni orang yang sedap bersair dah. Berqasidah. Di zaman Nabi, Nabi bagi selendang Nabi. Sahabat-sahabat kata, aku lama dah nak selendang tu. Aku lama dah nak selendang tu. Selendang Nabi SAW. Dah. Nabi tak bagi kepada sahabat yang besar-besar. Nabi tengok keadaan. Ni wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kepada seorang sahabat yang munsyid, yang banyak berqasidah dan menyairkan puji-pujian kepada Allah, puji-pujian tentang agama dan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, tengok level kita. Kalau tuan-tuan dah mula beri benda-benda yang kita sayang, dan tak peduli, tak kisah pun, kita beri tak kisah, harta ke, jiwa ke, tak kira apa benda pun, kita beri benda yang kita sayang. Dan kita tak peduli, melainkan ya Allah, kalau benda ni kau redha, aku beri.
Kalau benda ni kau redha, aku beri. Kalau benda ni kau redha, aku beri. Itu tandanya tuan-tuan dah mula sampai satu level, tuan-tuan beribadah memang semata-mata kerana cinta Allah. Tu dipanggil terbit. Benda tu terbit. Tuan-tuan buatnya di sini, di ibadah. Tapi dia terbit pada life. Tuan-tuan beramalnya di sini pada pada ibadat. Tetapi dia beranak pada life. Jelas ke? Jelas ni. Tu yang kita nak. Dan saya suka ulang tuan-tuan tuan-tuan belajar sahaja. Jangan penting sama ada tuan-tuan nak buat sekarang ke tidak. Yang penting tuan-tuan dah ada nota, tuan-tuan dah ada ilmu. Sebab tu istilah upgraded ni tak semestinya now. Tengok, yang penting kalian berada di level yang mana. Aku berada di level yang pertama dululah. Yang ni level ketiga, tak mampu lagi ustaz. Banyak lagi benda saya sayang ustaz. Banyak lagi benda yang saya sayang. Dan susah nak bagi orang la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda ni memang susah nak buat, tapi kita kena tarbiyah. Macam hari tu, Allahumma salli ala Muhammad, ada satu syekh datang. Syekh ni orang Syria. Afwan, dia orang Mesir. Datang ke pondok kami ziarah tuan-tuan. Dia bagi beberapa aurat, bagi beberapa zikir dan sebagainya. Sekarang ni Syekh tu tak silap duduk di Kedah. Duduk di Kedah. Orang yang alim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Waktu tu tuan-tuan, bila dia dah habis ziarah, kita dah buat program dan sebagainya. Saya ni tak boleh kalau orang datang kita tak tahu nak bagi apa. Kalau setakat kitab tuan-tuan, saya rasa kitab tu banyak dah. Orang alim nak bagi kitab. Last sekali saya godek apa yang ada tuan-tuan. Waktu saya pergi Mekah hari tu, saya beli dua tasbih. Allah Ta'ala takdir semua. Satu tasbih yang ni, satu lagi tasbih kayu Arbanus. Arbanus ni tuan-tuan satu kayu yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kayu Arbanus. Mahal. Satu tu dekat lebih kurang RM300. Saya tak pernah beli tasbih mahal tuan-tuan. Biasa tasbih kita RM10, RM20 saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pergi Mekah seronok. Kayu tu pula memang susah nak cari. Kayu Arbanus. Tasbih tu macam ni. Lebih kurang RM300. Lepas tu saya beli lagi sebiji. Yang ni murah saja. Berapa rial saja tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ni kayu sebahagian daripada kayu apa tu? Kayu kokak. Bukan kokak. Allahumma salli ala Muhammad. Dia spesies daripada akid, spesies daripada akid. Sebab Nabi kalau pakai cincin dia pakai batu akid hitam daripada Yaman. Akid. Baik. Maka bila Syekh tu datang, tak tahu nak bagi apa. Last sekali bagilah buat tasbih. Menangis juga tuan-tuan, tapi itulah yang kita sayang. Bila kita fikir balik cara Nabi SAW, Nabi beri benda yang dia sayang. Tuan-tuan, nak duduk pada level ni, prosesnya pada ibadah. Saya ulang balik, nak duduk pada level ni, level apa? Kita dah mula memberi benda yang kita suka dengan tak peduli. Yang kita penting Allah redha. Yang kita penting Allah Ta'ala redha. Dan ada rezeki bagi. Ada rezeki bagi. Yang penting Allah Ta'ala redha. Jadi maknanya, bagaimana tuan-tuan nak mencapai level ni? Saya ulang balik, iaitu dengan perbanyakkan beribadah semata-mata cinta kepada Allah. Prosesnya di sini, tetapi terbitnya di sini. Jelas ke jelas? Sebagai contohlah macam kita ajar solat. Macam mana program nak baca solat yang kami buat. Tuan-tuan, matlamat utama saya buat program tu bukan semata-mata solat. Tapi saya nak bimbing, saya nak bantu tuan-tuan untuk merubah kehidupan. Merubah life, merubah kehidupan. Kerana berkata Al-Mu'allim wal-Muqarrar Ustaz Abid Liu. Dia kata apa? Ustaz Abid Liu kata apa? Barang siapa yang memperbaiki solatnya, dia sedang memperbaiki kehidupannya. Betul? Simple ayatnya. Siapa yang perbaiki solat, sebenarnya dia sedang memperbaiki life, kehidupannya. Jadi maknanya, dalam program nak baca solat kepada mereka yang dah pernah attend, cuba fikir balik, muhasabah balik, apa yang kita belajar hari tu? Kita ajar rokok ke? Tuan-tuan, rokok tu tak boleh buat keluar solat. Kita ajar sujud ke? Masalah. Kita ajar baca ke? Maknanya, bila mana semua tu benda-benda praktikal yang tuan-tuan dah maklum, dah bukan itu yang kita ajar. Macam mana kita ajar programming, akidah, tauhid, kepercayaan kepada Allah, belief kepada Allah. Semua tu proses tu kita ungkapkan dalam solat.
yang akhir sekali dia akan terbit di luarnya solat. Jelas ke jelas? Jelas ke jelas ni? Saya bagi contoh yang mudah lah. Saya bagi contoh yang mudah. Masalah kita sebenarnya tuan-tuan, ni sama juga ni. Sama juga. Masalah yang berlaku pada life tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak sedar, antara punca yang paling besar, critical issue, yang berlaku pada diri tuan-tuan ialah masalah belief, kepercayaan. Kepercayaan tu kita tak bina. Tak kira lah sama ada tuan-tuan beribadah semata-mata kerana takut, itu is about a belief. Tuan-tuan beribadah semata-mata kerana apa? Kerana rojak mengharapkan anugerah pun cerita about belief. Ataupun kalian beribadah semata-mata kerana cintakan Allah, itu is about a belief. Kuncinya apa? Tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh duduk tiga-tiga level ni kalau tuan-tuan tak faham proses belief tu macam mana. Betul ke betul? Tulis dekat ruangan komen, betul ke betul apa yang saya cakap? Sebagai contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita cerita bab dunia sikit. Kita cerita bab dunia sedikit supaya biasa dengan dunia ni kalian lebih jelas. Sebab benda tu nampak nyata. Dan benda tu proses yang memang berlaku. Bila kita cerita bab dunia, nampak. Contoh, saya belajar dengan mentor saya, tuan-tuan, sama ada dengan Dr. Aizan Osman ataupun dengan Sipu Najib Asadok. Tengok dah? Tengok. Saya cerita bab masalah manusia ialah masalah belief. Okey. Bila kita belajar dengan Sifu, yang pertama sekali, contoh. Sifu program otak kita. Who are the next million? Sifu program otak kita. Siapa yang the next million? Dah, semua pakat-pakat siapa yang nak angkat tangan, akulah jutawan. Tuan-tuan, habis angkat tangan, habis program, aku ni boleh jadi jutawan ke? Mak aku cikgu, bapak aku cikgu. Mak aku guru, bapak aku guru. Betul ke ni aku boleh jadi jutawan? Tengok, bermakna tuan-tuan dah melawan sifat otak. Tak ada belief, tuan-tuan tak ada percaya pun benda tu. Bila tak percaya, tuan-tuan nak buat macam mana? Kepercayaan yang pertama, tuan-tuan dah drop, habis. Boleh ke aku jadi jutawan? Dia bercakap seolah-olah takdir tu dia tahu. Dia bercakap seolah-olah dia dah baca pada Lauh Mahfuz apa yang Tuhan dah takdirkan pada diri dia. Satu. Yang kedua, tengok dah, saya bawa satu persatu ni. Masuk kelas, okey tak apalah, angkat tangan lah ustaz. I'm the next million, aku sama jutawan. Padahal tak percaya lagi tu. Yang kedua, lepas tu tuan-tuan, Sifu bagi tugasan. Bagi kerja. Maka ada dua golongan. Ada yang buat, ada yang tak buat. Kenapa? Sama juga isunya kepercayaan. Yang tak buat tu, adakah dia percaya dengan guru? Kalau dia percaya dengan guru, dia buat. Kalau tak percaya dengan guru, tuan-tuan, habis. Sebab it's about belief. Bab kepercayaan. Dua. Okey. Golongan yang ketiga, orang yang sama juga. Dia dah buat, tuan-tuan, terpecah pula kepada dua. Ada yang buat, dapat result. Ada yang buat, tak dapat result. Dah? Kenapa dia buat jadi, aku buat tak jadi? Ia juga membahaskan masalah belief, kepercayaan. Sebab apa? Trust the process. Ada yang setengah buat, baru sekerat jalan. Tak jadi pun aku buat. Tengok, sebab apa? Dia tak believe, tak trust the process. Dia tak trust the process. Tuan-tuan, trust ni bicara apa? Belief, kepercayaan. Okey, tak apalah. Saya dah berguru, saya dah belajar, saya percaya dengan guru, saya percaya dengan proses, saya trust dengan proses. Lepas tu dia bangkit balik, dia buat lagi. Lepas tu apa berlaku? Ada yang buat rezeki datang. Ada yang buat, ustaz, saya dah buat dah, Sifu saya dah buat dah, tengok tak jadi pun. Tengok masih lagi hawa-hawa, masih lagi apa tu, krik-krik. Dah? Masih lagi rezeki tak masuk. Yang keempat, dia tak trust dengan rezeki. La ilaha illallah, rezeki bukan sama. Tengok, dia tak trust dengan rezeki. Mula dah dengan daripada makhluk, akhir sekali dia tak trust kepada Allah Ta'ala. Aku dah buat dah proses, semua aku dah buat. Aku percaya aku boleh jadi jutawan. Aku percaya dengan guru, aku percaya dengan proses dan tindakan dan sebagainya. Tapi bila buat tak jadi, dia tak percaya pula masalah rezeki. Habis, tak percaya masalah rezeki. Akhir sekali tuan-tuan, yang ni kita takut. Nabi pernah bersabda, orang miskin ni tuan-tuan boleh jatuh kepada kufur. Banyak dia usaha, lepas tu tak jadi. Allah Ta'ala uji dalam keadaan tak cukup, kufur kepada Allah. Kufur ni macam mana? Tak percaya.
Betul ke betul? Tengok. Jadi maknanya, kalau tuan-tuan faham, isu yang paling utama apa dia? Ialah masalah trust. Benda ni bukan saja pada duniawi, juga pada ukhrawi. Jadi benda ni yang saya nak bantu, nak gasak agar benda tu cemerlang kepada hati. Dan saya terlebih believe dan yakin, kalau kalian boleh menghidupkan kepercayaan pada ibadah, mudah-mudahan di luar ibadah pun benda tu hidup. Jelas ke? Jelas. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sama juga kat Maziah. Ni yang kita bicara. Nabi SAW, dia beri benda yang dia paling sayang. Benda yang dia paling sayang, dia bagi. Tapi kita ni fikir. Sebab apa? Sebab tak trust. Itu sahaja. Tuan-tuan, jelas ke jelas ni? Sebab kita tak percaya hikmat dia, tak percaya kehebatan dia, tak ada tiru basi pun. Kalau Nabi buat, kenapa aku tak boleh buat? Sebab tak percaya. Jadi kalau tuan-tuan faham apa konsep yang saya nak bawa, di mana kita nak bermula, itu sahaja. Aku nak ubah life, nak ubah kehidupan, nak ubah solat. Tuan-tuan nak ubah semua ni, saya nak nampakkan kepada tuan-tuan di mana tuan-tuan nak bermula. Itu saja. Ubah masalah belief. Belief ni bermula daripada otak. Macam mana sifat 20 tu berjalan, itu dipanggil proses. Jelas ke jelas? Okey, habis yang pertama. Yang kedua, dah cukup dah tu. Nanti syarah dalam-dalam sangat, kalian pun pening. Sepatut Ramadan kita makin sihat. Ni kata belief. Ya ke ustaz tak makan? Sepatutnya Ramadan kita makin sihat, bukan kita makin sakit. Tuan-tuan takkan percaya sebab kalau tuan-tuan tak belief. Tuan-tuan takkan percaya kalau tuan-tuan tak belief. Sama ke? Faham-faham sudahlah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Okey. Tanda yang kedua, tulis dekat ruangan komen. Dan golongan yang ketiga, siapa dia? Dia beribadah semata-mata cinta kepada Allah. Apakah tanda yang kedua? Tulis. Dia mengerjakan pekerjaan yang membuat benci nafsunya dan tidak melayaninya sesudah dia beroleh redha Tuhannya. Tulis. Macam mana tanda-tanda dia orang yang dah beramal kerana cintakan Allah, dia buat benda yang benci nafsu. Benda nafsu tak suka, dia buat. Sampai tangan bergetar. Allahumma salli ala Muhammad. Tanda yang kedua apa dia? Dia buat perkara yang melawani hawa nafsu. Mengerjakan pekerjaan yang membuatkan benci nafsunya. Benda yang nafsu tak suka, itulah yang dia buat. Dan tidak melayani dan tak ikut gerakan nafsu. Sesudah apa? Dia beroleh redha daripada Allah Ta'ala. Tu yang Tuhan sebut, radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Tulis. Kalau tuan-tuan nak khusyuk solat, antaranya apa? Kita dah dapat redha. Radiyallahu anhum, redha aku kepada Allah. Wa radu an, telah redha lah Allah kepada mereka. Wa radu an, dan redha lah mereka kepada Allah. Kita redha. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah tanda-tanda orang yang khusyuk dengan Tuhannya. Jadi artinya poin yang kedua apa dia? Wahai calon-calon penghuni syurga Allah Jalla wa'ala, bila mana dia buat satu pekerjaan yang membenci nafsu dia. Siapa yang dengar cerita? Dan cerita ni bagus. Bagus. Macam mana nak ubah kepercayaan agar ibadah lebih berkesan? Back to basic is very powerful. Soalan daripada Fasyariah. Saya ulang balik sebab tu kenapa kami buat program nak baiki solat. Program itu bukan baiki rokok, sujud, yang tu tuan-tuan dah buat. Saya nak program tauhid. Dah mudah saja. Belajar ilmu tauhid dengan kemas, belajar ilmu praktikal tauhid. Tak perlu percaya, buat dulu. Buat benda yang saya cadangkan. Dan tak perlu belajar dengan saya, tak perlu attend program saya pun. Dekat luar banyak lagi tuan-tuan guru, tuan-tuan boleh cari. Bedanya long term dengan short term, itu sahaja. Kalau kita belajar kitab, long term lama sangat. Nak cepat, datang program. Kita buat secara online pada 9 dan 10 Mei nanti, insya-Allah ta'ala. Kita nak belajar benda, nak programming benda tauhid ni, itu sahaja. Belajarlah. Sebab belief is tauhid. Dia bukan bab fiqah. Belief is masalah tauhid. Jelas ke jelas? Okey, kembali. Jadi nak cerita bab dia tak ikut. Dia buat benda yang membenci nafsu. Okey. Saya ada satu kisah, tuan-tuan, kisah
Kisah ni saya dengar sendiri daripada Dr. Azhar Osman. Kebetulan waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak murid kepada Syekh Nazim Al-Haqqani. Siapa nama dia anak murid Syekh Nazim tu orang? Syekh Hashim Kabbani. Syekh Hashim Kabbani. Dia satu hari tu, dah bila saya pergi rumah Dr. Azhar Osman, kebetulan malam tu ada program, dia jemput saya, tuan-tuan, dia jemput saya. Bila jemput saya, kebetulan malam tu Allahumma salli ala Muhammad Ajib, Syekh Hashim Kabbani pun ada. Syekh Hisham afwan. Syekh Hisham Kabbani pun ada pada malam tu. Sembang-sembang dah. Dia berdakwah di London, tuan-tuan, Syekh Hisham Kabbani. Lepas tu dia cerita macam mana dia berdakwah kepada salah seorang Sami Buddha. Macam mana Sami Buddha tu boleh masuk Islam? Ceritanya hebat. Dah? Dia bersembang-sembang dengan hikmah, dengan rahmah dan sebagainya. Akhir sekali Sami Buddha tu mengucap syahadah. Ceritanya is very powerful. Dan kita boleh ambil iktibar. Sebab apa? Sebab semua yang berlaku rahsia daripada Allah. Kita boleh ambil iktibar. Okey. Maka tuan-tuan, Syekh Hisham Kabbani tanya dia, engkau ni dah sampai apa amalan yang sering dilakukan oleh ketua-ketua apa tu? Apa tadi Arai? Sami dah. Ketua-ketua Sami Buddha ni, ketua-ketua Sami ni, apa amalan korang? Dah sampaikan aku tengok dah bagusnya korang dalam dalam menjaga diri dan sebagainya. Maka kata ketua Sami Buddha tu, dia kata antara amalan yang aku lakukan, aku akan buat benda yang melawan kehendak hawa nafsu. Katanya dia. Dah? Antara benda yang kami diajar dan kami praktikal, dah? Benda yang hawa nafsu suka, kami akan pilih yang tak suka. Tu caranya. Benda yang hawa nafsu suka, makan. Dah? Kalau rasa nak makan banyak, kami terpaksa train, kami memilih akan makan sedikit. Maka itulah cara dia train, tuan-tuan. Sami Buddha ni sehingga mencapai kepada level dia lah. Walaupun mereka kufur kepada Allah Jalla wa'ala, tapi itu dipanggil proses dia. Bermakna setiap benda yang dia akan pilih benda yang dia tak suka. Jelas ke jelas? Dia akan pilih benda yang dia tak suka. Maka Syekh Hisham Kabbani tanya lagi. Dah? Lepas tu akhir sekali Syekh Hisham Kabbani tanya macam ni. Dah? Habis tu aku tengok kau punya perjalanan kehidupan dah bagus. Kau memilih benda yang tak suka hawa nafsu. Apa yang nafsu kau suka, kau akan tolak dan kau akan pilih sebaliknya. Apa yang nafsu kau suka, kau akan tolak dan kau akan pilih sebaliknya. Maka aku tanya, dah? Kau tak nak masuk Islam ke? Sebab Islam ialah agama yang benar. Tuan-tuan, agak-agak nafsu dia kata apa? Jawab dekat dalam komen. Bagus, strategi dia bagus. Dah? Bila mana Syekh Hisham Kabbani tanya, kau tak nak masuk Islam ke? Dah? Duduk di bawah ajaran yang sebenar, dah? Mentauhidkan Allah dengan tidak mensyirikkan dan mengkufurkan dia. Dah? Agak-agak tuan-tuan, Sami tu dia jawab apa? Tuan-tuan jawab di ruangan komen. Saya dah nampak dah, tuan-tuan dah faham dah macam mana perjalanan cerita tu berlaku. Dah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan jawab di ruangan komen. Saya tak nampak dah like dan share berterbangan ni. Dah fokus sangat kalian mengaji ni. Bagus, tahniah saya ucapkan. Tapi fokus dakwah tak boleh tinggal. Cuma jawab di ruangan komen. Bila Syekh Hisham Kabbani tanya Sami Buddha tu, sekarang ni kenapa kau tak masuk Islam? Agak-agak apa dia jawab? Dah? Jawab tuan-tuan. Jawab. Dah? Apa dia jawab? Deng Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maknah jawab dah. Tak nak dia kata. Dah? Dia mesti kata tak nak. Dia masih kata tak nak. Sebab apa? Menyalahi daripada apa yang dia pegang. Apa yang dia percaya. Menyalahi. Nafsu tak suka. Memang dia tak nak pun. Nafsu dia tak nak masuk Islam. Dah? Nafsu dia tak nak masuk Islam. Betul Syuhairah Harun. Betul maknah. Dia tak nak, nafsu dia tak nak. Sebab itu bukanlah agama yang pada dia, agama yang benar. Pada dia, life dia, kehidupan dia, dah dengan dia berada pada Buddha tu agama yang sebenar. Agak-agak tuan-tuan, apa yang dia pilih? Bila dah nafsu dia menolak benda tu,
Apa yang dia pilih? Last sekali, sebab dia telah ditrain. Otak dia telah ditrain, minda dia telah ditrain, kehidupan dia telah ditrain. Aku akan memilih benda yang menyalahi hawa nafsu. Tuan-tuan, itu dah cara ibadat orang-orang Sami-Sami Buddha yang powerful, yang boleh berjalan pakai baju kuning, pakai jubah kuning je pergi mana-mana, dengan kadang-kadang jenis dia tak pakai selipar, sekali pakai selipar dah tuan-tuan. Tapi itulah life mereka. Last kali tuan-tuan, dia masuk Islam. La ilaha illallah. Syekh Hisham Kaban ni cerita. Last kali dia masuk Islam. Sebab apa? Aku telah train. Aku tak ada tipu diri aku. Aku terpaksa pilih benda yang melawan hawa nafsu. Aku terpaksa pilih benda yang melawan hawa nafsu. Nafsu dia tak nak masuk Islam. Dia terpaksa pilih. Last kali, dia mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan Syekh Hisham Kabbani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hebat cerita ni. Jadi begitulah. Kalau tuan-tuan nak berada pada level yang ketiga ni, apa kriteria dia? Dia tak ikut dah hawa nafsu. Dia membenci hawa nafsu. Kemudian tuan-tuan, bila dia dapat redha Allah, dia buat segala pekerjaan yang melawan daripada hawa nafsu. Di sini tuan-tuan, perjalanan ni panjang. Cuma secara ringkas, kalau tuan-tuan nak lawan hawa nafsu, saya bagi ilmu yang sedikit praktikal, sedikit. Ingat setiap benda yang tuan-tuan belajar, saya suka ubah dengan teknikal dan praktikal. Itu yang penting. Saya tak nak kalian dapat fakta, saya nak kalian dapat praktikal sekali. Macam mana cara nak menumbangkan hawa nafsu? Bermula dengan ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, ni hati. Sebab nafsu duduk di sini. Secara ringkas, yang ni maklumat untuk program interaktif Cinta Solat. Tuan-tuan masuk program 3 hari 2 malam. Yang ni pada bulan Syawal nanti baru dapat ilmu ni. Tapi tak apalah, saya tak suka sifat ilmu, saya bagi. Nafsu ada 7. Amarah, lawamah, mulhimah, radiyah, mutmainnah, mardiyah, kamaliyah. Ni tempat duduk 7-nya nafsu. Tuan-tuan nak memerangi nafsu, kena belajar berzikir dengan hati. Itu je maklumat yang cukup untuk hari ni. Caranya sabarlah. Yang penting tuan-tuan dah tahu tindakan berzikir dengan hati. Dalil banyak. Nak dalil mari, InsyaAllah kita bantu tuan-tuan habis. Dan akhir sekali yang ketiga, boleh kita habiskan hari ni? Apakah tanda yang ketiga? Yang mudah-mudahan tuan-tuan dapat maklumat. Nak upgrade tak apa kemudian, yang penting belajar dahulu. Yang ketiga, orang yang dah sampai level dia beribadah semata-mata min hubbillah, kerana cinta dan kasih kepada Allah. Tulis dekat ruangan komen. Dan dalam segala hal ehwal hidupnya selalu bersesuaian dengan Tuhannya, sama ada mengenai perintah mahupun apa yang dilarangnya. Apa tanda-tanda yang ketiga? Apa yang dia buat, semua dalam keadaan Tuhan redha. Makna bahasa mudah tuan-tuan, kehidupan dia sentiasa dalam keadaan kebaikan kepada Allah. Tu level dia yang dah beribadah semata-mata min hubbillah, cintakan Allah. Apa dia? Dalam segala ahwal hidupnya selalu bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Bahasa mudah, dia berada dalam keadaan ketaatan dan kebaikan. Bila mana dia berada dalam keadaan ketaatan, bila mana dia berada dalam keadaan kebaikan, semua tu min iradatillah, di atas kehendaknya Allah, di atas qudrahnya Allah, di atas inayahnya Allah, di atas rahmatnya Allah. Maka itu tanda-tandanya orang yang dah mula beribadah semata-mata cintakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu cerita bab cinta ni tuan-tuan, dalam ni ada beberapa syarah yang insya-Allah dan kemudian nanti kita boleh baca. Saya nak share sedikit. Berkata As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, mengenai kesanggupan memberikan sesuatu yang dicintai oleh diri sendiri, maka Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta yunfiqu mimma tuhibbun. Sadaqallahul Aliyil Azim. Ali Imran ayat 92. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kamu menafkahkan harta yang menjadi engkau cintai. Tu dari Al-Quran. Kau takkan dapat kebaikan sehingga kau bagi benda yang kau cinta. Bukan benda yang kita ada, benda yang kita cinta. Tapi dengar tuan-tuan dengar elok-elok kesimpulannya begini. Akhir kalam, tuan-tuan, prosesnya bukan tuan-tuan memberi dulu benda yang kalian cinta. Itu salah. Saya ulang balik. Prosesnya bukan sekarang tuan-tuan kena terus beri. Apa benda aku saya beri? Tak. Sebab benda tu akan jadi sekali dua saja. Dia tak kekal. Sepatutnya proses yang terbaik yang kalian perlu lakukan
Macam mana aku nak menghidupkan ibadah aku semata-mata min hubbillah, semata-mata kerana takut, kerana kasih dan sayang kepada Allah. Dah? Betul dah. Macam mana tuan-tuan nak tuan-tuan hidup kalau ibadah tu, supaya ibadah kita buat semata-mata kerana kasihkan Allah. Bila benda ni dah hidup, barulah dia akan beranak. Jelas? Kalau tuan-tuan buat tindakan yang ini, apa dia? Hari ni aku belajar tanda orang yang beribadah kerana sayangkan Allah, cintakan Allah semata-mata, dia beri benda yang dia sayang. Hari ni aku nak bagilah. Kalau tuan-tuan buat teknikal yang ni, dia tak kekal. Sekali dua jadilah. Lepas tu, kembali balik kepada ujian. Tapi kalau tuan-tuan betulkan proses yang ni, apa dia? Macam mana aku nak hidupkan ibadah aku, semayang, puasa, ibadah yang besar-besar ni, semata-mata kerana cintakan Allah. Bila benda ni tuan-tuan dah masakkan dia, barulah bau tu, aroma tu keluar. Barulah aroma tu keluar. Maka setiap kehidupan kita akan jadi. Jelas tu bedanya. Tuan-tuan boleh pilih nak buat terus pun boleh, atau proses betulkan ni dahulu. Sama juga kalau kita belajar kaedah yang kedua. Kalau tuan-tuan nak buat terus, tak ada masalah. Tapi akan berlaku sekali dua. Kita nak benda tu berkekalan. Prosesnya betulkan di sini. Dan sebab tu saya ulang balik kenapa saya buat program nak bagi solat. Saya ulang agar tuan-tuan masuk tak menyesal. Sebab benda ni pernah berlaku, ustaz, bila nak ajak buat rokok, bila nak ajak buat sujud, la ilaha illallah. Tuan-tuan, yang tu tuan-tuan dah belajar. Saya tak ajar pun, tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan dah boleh belajar. Tapi benda yang paling besar, di manakah permulaannya untuk kalian bermula? Ni. Kata dia, saya cerita macam mana proses orang berguru. Kenapa dia tak boleh berjaya? Belief. Dia tak percaya kepada guru, dia tak trust kepada proses, dia tak percaya kepada tindakan, dia tak percaya kepada rezeki. Akhir sekali, habis melebu. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan pada pagi ini, pada hari kedua Ramadan, Allahumma sallimna Ramadan, ya Allah kau sejahterakan dan beri kekuatan kepada kami pada Ramadan kali ini. Wasallim Ramadan lana, ya Allah kau sampaikan kami pula pada Ramadan yang akan datang. Hari kedua dah minta dah. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, ya Allah kau sejahterakan Ramadan kami, yang mudah-mudahan apa yang kami lakukan pada Ramadan pada kali ini, daripada sekecil-kecil ibadah sehingga sebesar-besar ibadah, mutaqabbala, mudah-mudahan diterima semuanya daripada kami sebagai hadiah dan rahmat daripadamu. Jelas ke jelas? Jadi sehingga bertemu lagi pada petang nanti jam 6.50 dalam siri pembukaan rohani. Kita nak baca rotib sebelum berbuka puasa. Normally 6.45 tu dah standby dah untuk makan. 6.50 bukalah YouTube, bukalah Facebook. Kemudian insyaAllah seperti biasa selepas tarawih 9.30 kita ada lagi sambungan bicara semalam. Best kan best? Malam belajar dah. Rasa-rasa terbuka tak minda sikit. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Khair.